Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kita berjumpa sekali lagi dalam siri pengenalan Stellarium. Untuk siri kali ini kita akan terus melihat apakah menu-menu lain yang terdapat di bahagian bawah paparan Stellarium ini. Jadi pada siri yang lepas kita telah pun lihat bagaimana untuk memaparkan dua jenis sistem koordinat, iaitu sistem koordinat langit yang dipanggil sebagai equatorial grid dan juga satu lagi sistem dipanggil sebagai azimuthal grid, sistem garisan yang menunjukkan ketinggian objek-objek yang berada di langit. Jadi kita mulakan kita punya siri kali ini dengan menghilangkan garisan-garisan ini jika anda masih lagi memaparkannya. Kita berhentikan dulu simulasi ini dan set kepada normal time rate. Kita ubah waktu kepada waktu malam, katalah pukul 9 malam, dan pastikan bahawa ada bintang-bintang yang telah pun dipaparkan di langit. Kemudian kita paparkan garisan-garisan buruj dengan menekan butang C ataupun menekan butang constellation line yang berada di bahagian bawah. Jadi paparan sekarang telah menunjukkan keadaan langit kita yang mengandungi bintang-bintang yang telah pun mempunyai garisan-garisan buruj yang ada di situ. Lihat menu di bahagian bawah yang dipanggil sebagai ground ataupun huruf G. Kita tekan pada papan kekunci huruf G. Jika kita setkan kedudukan pandangan kita biar bahagian gelap di bawah dan langit yang penuh dengan bintang terbahagian di atas, dan apabila kita tekan butang G ataupun menu di sebelah bawah ni, dia akan menghilangkan ground ataupun tanah. Yang ini tanah yang menunjukkan permukaan bumi kita ini. Jadi ini merupakan satu cara untuk kita menggambarkan keadaan langit kita ataupun keadaan alam semesta kita tanpa kita berada di atas permukaan bumi. Ini bermaksud kita boleh lihat di bahagian atas sehinggalah ke bahagian bawah kaki kita dan seterusnya berpusing balik ke bahagian atas, seolah-olah seperti kita terapung-rapung di angkasa lepas. Untuk lebih jelas lagi, kalau katakan kita ubah waktu ini pada waktu siang, kita akan dapat lihat ini adalah tanah kita, permukaan bumi kita ini, dan kita tekan kembali huruf G ataupun menu ground ini, dia akan memaparkan langit. Pada paparan ini masih lagi siang, bermaksud ada matahari tapi bintang-bintang tidak dipaparkan kerana ia masih menganggap ada lagi lapisan atmosfera yang berada di sekeliling kita ini. Jadi untuk menghilangkan atmosfera ataupun udara yang berada di sekeliling kita ini, kita tumpukan perhatian kepada menu yang kedua, iaitu atmosphere, ataupun tekan pada papan kekunci huruf A. Apabila kita tekan A di sini, barulah dia akan hilangkan warna biru yang menunjukkan atmosfera ataupun udara ataupun langit kita pada waktu siang, dan dia menunjukkan keadaan langit kita di angkasa lepas, tidak ada sebarang gangguan langsung. Seterusnya, apabila kita lihat pada paparan ini, ada lagi tandaan-tandaan seperti W, NW yang menggambarkan arah mata angin kita, iaitu north, west, east dan south dan sebagainya. Jadi untuk kita menghilangkan tandaan itu, kita lihat pada butang yang ketiga, iaitu cardinal point ataupun huruf Q pada papan kekunci. Dan di sinilah kita akan dapat lihat paparan di angkasa lepas sepenuhnya. Ini bermaksud tidak ada paparan permukaan bumi, tidak ada gangguan lapisan atmosfera dan juga tidak ada tandaan-tandaan lain yang menunjukkan kita berada di atas permukaan bumi. Apakah akan berlaku apabila kita percepatkan simulasi ini dengan increase time speed ataupun tekan hutang L di bahagian papan kekunci? Jadi semakin kita lajukan waktu kita ni, kita akan dapati bahawa paparan ini pun turut berpusing. Semakin banyak kita tekan, semakin laju pergerakannya. Jadi pergerakan bintang-bintang yang kita lihat dekat depan ni masih lagi mengikut pergerakan jika kita berada di atas permukaan bumi. Jika kita lihat pada bahagian utara, kita akan dapati ada satu bintang yang tidak bergerak, iaitu bintang Polaris. Ini bermaksud pergerakan animasi yang kita lihat di sini masih lagi bergantung kepada kedudukan kita di atas bumi, seolah-olah kita masih berada di bumi tapi bumi tidak kelihatan. Jadi bagaimanakah kita hendak setkan Stellarium ini supaya jika kita lajukan animasi ini tapi bintang-bintang tidak bergerak, bermakna bintang-bintang akan kekal seperti di
yang akan selepas. Jadi apa yang kita perlu lihat adalah ada satu lagi menu di bahagian bawah tapi agak jauh daripada menu ground, atmosphere dan juga cardinal. Kita bergerak lagi ke kanan, ada sebuah menu yang menunjukkan bentuk teleskop yang dipanggil sebagai switch between equatorial and azimuthal mount, ataupun dekat papan kekunci kena tekan huruf Ctrl M. Bila kita tekan ini, kita akan dapati bahawa bintang-bintang di langit tidak bergerak. Jadi ini merupakan paparan yang lebih selesa dan kita boleh lihat bentuk-bentuk buruj yang ada di langit. Jadi siri yang akan datang kita akan cuba lihat apakah kegunaan dan apakah fungsi-fungsi lain yang terdapat pada menu di bahagian bawah Stellarium. Kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.